Fa illam yakunu, maka jika tiada diperdapatkan akan mereka-mereka ahli waris, artinya ahlul fardhi tidak diperdapatkan akan ahlul qadar, di para ahli waris yang disebutkan di belakang, baik kepada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Ay lam yujad ahadun minhum, artinya tidak diperdapatkan akan salah satu pun daripada mereka-mereka ahlul fardhi, para ahli waris. Surifal malu, niscaya dipergunakan akan harta warisan ila zawil arhami, kepada zawil arham. Ai irthan, nisbah mengambil pusaka juga. Dia andai kata memang ahli waris pihak lelaki tidak ada, yang pihak perempuan juga tidak ada, semuanya yang disebutkan di belakang, maka harta peninggalan si mayit diberikan kepada zawil arham. Siapakah mereka zawil arham? Wahum, dan bermula mereka zawil arham itulah man siwal madhkurina bil irthi minal aqaribi. Itulah siman, orang-orang yang selain yang telah disebutkan di belakang dengan mengambil pusaka min, daripada pihak kerabat-kerabat. Itulah yang bukan daripada pihak perempuan dan bukan pihak lelaki di belakang. Di belakang kan ada total keseluruhan daripada ahli waris ialah pihak laki-laki ada 15, pihak perempuan ada 10, di 25 orang. Itu tidak ada semua. Maka diberikanlah kepada zawil arham. Itulah mereka yang tidak termasuk dalam 25 yang di belakang. Huwa bayanun liman, bermula dianya kata-kata minal aqaribi, itu bayan untuk kata-kata man di belakang, man siwa. Itu min berfaedah bayaniyah. Wa fi raudhah ka asliha, dan di dalam kitab raudhah sama seperti asal raudhah. Hum, bermula mereka zawil arham itu kullu qaribin, itu tiap-tiap kerabat yang bukanlah dianya kerabat, itu dengan mempunyai kadar dan tiada asabah. Laisa bidhi fardin wala asabatin. Jadi orang-orang yang bukan mengambil bahagian dengan ada ukurannya, bukan ada kadarnya, dan juga bukan para asabah. Itu definisi zawil arham dalam kitab Raudhah Asliha. Wahum, dan bermula mereka para zawil arham itu ada asyratu asnafin, itu ada 10 golongan. Yang pertama ialah abul ummi, ini badal ya, kata-kata abu hingga yang ke-10 itu semua badal daripada asyratu. Yang pertama ialah abul ummi, ayah daripada ibu, ibu si mayit, ayah daripada ibu si mayit, arti kakek daripada pihak ibu. Wa kullu, dan tiap-tiap kakek dan nenek yang gugur kedua-duanya, minhu daripada pihaknya, minhu sebahagian daripada kullu jid wa jiddah, itulah abu abil ummi, ayah daripada ayahnya ibu si mayit, dan ummi abil ummi, ibu daripada ayahnya ibu si mayit. Wa haula, dan bermula mereka itulah satu golongan. Golongan yang pertama daripada zawil arham. Jadi intinya dari arham ialah ibu, kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang daripada pihak ibu, daripada pihak ibu. Golongan yang kedua ialah wa auladul banati, segala anak daripada anak perempuan si mayit. Berarti cucu si mayit daripada pihak anak perempuan si mayit. Lil sulbi, baikkah anak kandung langsung anak si mayit, au lil ibni, ataupun anak daripada anak lelakinya si mayit. Jadi kalau yang sulbi itu memang langsung anak daripada anak perempuan si mayit, itu cucu daripada anak perempuan si mayit. Aulil ibni, ataupun bagi anak laki-laki, itu maksudnya ialah si mayit punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan.
anak perempuan tersebut punya anak, itu anak daripada anak perempuan tersebut, anak daripada anak perempuan tersebut itu tidak dapat harta daripada si kakek tersebut. Si mayit pula kakek. Si mayit dia punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki punya anak perempuan, anak perempuan punya anak, itu anak daripada anak perempuan tersebut itu tidak mendapatkan harta warisan daripada si mayit. Min dzukurin wa inasin, baikkah daripada pihak garis perempuan tersebut itu anaknya laki-laki kah ataupun perempuan kah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa banatul akhwati ukhwati li abawaini au li abin au li ummin. Yang golongan ketiga ialah anak perempuan daripada saudara-saudara laki-laki. Saudara laki-laki si mayit. Baikkah hubungan saudara di antara si mayit dengan saudara tersebut itu li abawaini sekandungkah ataupun li abin seayahkah ataupun seibu. Arti keponakan daripada pihak saudara laki-laki, tapi keponakan ini dia perempuan. Dia keponakan anak daripada saudara laki-laki si mayit, tapi yang perempuan itu tidak dapat. Jadi si mayit punya saudara laki-laki, saudara laki-laki si mayit itu punya anak perempuan. Itu anak perempuan tersebut tidak mendapat harta pusaka daripada si mayit. Dan golongan yang berikutnya ialah wa auladul akhawati, anak daripada saudara perempuan si mayit. Baikkah saudara perempuan itu seibu seayah dengan si mayit li abawaini ataupun li abin seayah saja ataupun yang seibu saja. Anak tersebut baikkah laki-laki ataupun perempuan. Berarti si mayit dia punya saudara perempuan. Saudara perempuannya punya anak, itu anak daripada saudara perempuan si mayit, baikkah laki-laki ataupun perempuan, anaknya itu tidak mendapat harta warisan. Itu dari arham namanya. Di kategori zawil arham. Mereka dapat jika tidak ada ahli waris yang 25 di belakang. Yang berikutnya wabanul, dan anak daripada saudara laki-laki li ummi, yang seibu seayah saudara tersebut dengan si mayit. Jadi si mayit dia punya saudara laki-laki tapi saudara seibu. Di si mayit dengan saudara laki-laki tersebut saudara seibu. Saudara laki-laki si mayit yang seibu itu punya anak laki-laki. Itu anak laki-laki yang tidak mendapat, itu juga sebagai zawil arham. Yang perempuan juga kemarin tadi belakang sudah disebutkan termasuk zawil arham juga. Yang berikutnya ialah ammu lil ummi, paman bagi seibu. Paman bagi seibu artinya saudara ayah bagi seibunya ayah. Di si mayit dia punya ayah. Ayah si mayit punya saudara laki-laki yang seibu antara ayah si mayit dengan saudara tersebut. Itu saudara tersebut yang seibu dengan ayah si mayit itu dikatakan zawil arham. Yang berikutnya wabanatul a'mam, anak perempuan daripada paman. Maksud paman ini saudara laki-laki ayah si mayit. Baikkah paman tersebut dengan ayah si mayit itu seibu seayah di abawah ini ataupun seayah ataupun seibu. Arti si mayit dia punya ayah. Ayah si mayit ada saudara laki-laki. Iaitu anak dan perempuan daripada paman, itulah saudara laki-laki daripada ayah si mayit, itu dikatakan alhamdulillah. Wa yudhammu ilaihinna banul a'mami lil ummi, dan digabungkan kepada mereka banatul a'mam, nanti termasuk zawil arham juga, akan anak laki-laki a'mam, anak laki-laki paman-paman lil ummi yang seibu dengan ayah si mayit. Berarti si mayit dia punya ayah. Ayah si mayit punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki tersebut dengan ayah si mayit itu hubungannya seibu. Berarti anak daripada saudara laki-laki
ayah si mayit yang seibu tersebut, itu termasuk dhabil arham. Wal ammatu birraf'i, dan dibacakan ammatu dengan rafa', arti dia termasuk sanif yang lain, tibadal juga. Jadi yang golongan berikutnya ialah ammatu. Ammatu bibi. Berarti ialah si mayit punya ayah. Ayah si mayit punya saudara perempuan. Itu saudara perempuan dinamakan dengan ammah. Ammati. Itu saudara perempuan daripada ayah si mayit termasuk dhabil arham. Dan akhwal, dan golongan berikutnya ialah akhwal. Akhwal ialah saudara laki-laki daripada ibu si mayit, itu akhwal, mereka dhabil arham. Dan yang berikutnya ialah khalat. Khalat ialah saudara perempuan daripada ibu si mayit. Kullun minhum min jihatihi thalathati, bermula tiap-tiap daripada mereka ammati, akhwal dan khalat, itu daripada pihaknya tiap-tiap yang tiga. Dalam artian baiklah ammati yang abawaini ataupun li ab ataupun li ummin, demikian juga akhwal dan khalat, baiklah abawaini ataupun li abin ataupun li ummin. Dan yang berikutnya wal mudalluna bihim ay bil asyrah, dan orang-orang yang dihubungkan dengan mereka, artinya dengan mereka yang 10 tadi, yang berhubungan dengan 10 golongan tadi, itu termasuk juga dhabil arham. Wa huwa mazidun ala raudhati wa asliha, dan bermula kata-kata wal mudalluna bihim itu kata-kata yang dilebihkan di atas kitab raudhah dan asliha. Di dalam raudhah itu tidak ada kata-kata wal mudalluna. Di sini Imam Nawawi menambahkan kata-kata tersebut. Wa manim farada minhum, dan bermula siman yang terasing iaman daripada mereka dhabil arham. Latihan andai kata seseorang meninggal, kemudian ahli waris yang 25 itu tidak ada, yang ada hanya dhabil arham, dan dhabil arham pun yang ada cuma satu orang. Kita andaikan saja ialah seseorang meninggal yang dia sisakan keluarganya ialah dhabil arham, iaitu anak daripada anak perempuan, dia cucu daripada anak perempuan. Satu orang saya andai kata ya. Contohnya niscaya haza jami'al mali, niscaya mengambil ia, menghabiskan ia akan seluruh harta. Jadi harta untuk dia semua. Dzakaran kana au unsa, itu laki-laki adakah dia man ataupun perempuan, sama saja. Tapi wala yusamma asabatan, dan tidak dinamakan akan yaman akan asabah. Karena ini bukan kategori asabah, ya. Tapi dia ambil semua, semakna lagi seperti yang asabah. Semakna asabah itu bukan asabah namanya. Wa fil mujtama'i minhum kalamun tawilun fi rawdati wa asliha yuraji'u. Dan sabit pada ketika berhimpun daripada mereka dhabil arham, ke-10 golongan tersebut ada semua. Itu kalamun tawilun, itu ada pembahasan yang panjang yang disebutkan dalam kitab raudhah dan asar raudhah. Yuraji'u, dimurajaahkan akannya kalam. Nanti andai kata kita ingin mengetahui, maka kita bukalah kitab tersebut. Itu ada pembahasan panjangnya. Tapi kan kebiasaan seseorang ketika meninggal itu pasti ada ahli waris, walaupun minimal satu, ya. Minimal satu. Jadi jarang dhabil arham mendapat harta pusaka, itu jarang, ya. Maka tidak dikupaskan di sini. Tatimmatun, ini sebuah kesempurnaan. Lau wujida ahaduz zaujaini, jikalau diperdapatkan akan salah satu daripada dua suami isteri. Jadi andai kata kasusnya meninggal isteri, tinggallah suami, ya, suami mengambil haknya, ada sisa, yang di belakang digambarkan sisanya diberikan kepada ahli waris. Sedangkan ini kasusnya ahli waris tidak ada. Dhabil arham juga yang ada dhabil arham, surifal baqi, niscaya ditasarufkan, diberikanlah akan yang sisa tersebut sesudah kadarnya, sesudah bahagian daripada salah satu suami isteri, sesudah bahagian si suami tadi kita contohkan. Untuk siapa diberikan? Untuk si dhabil arham. Sama seperti kasus yang di belakang, kasus Ratma Fadullah di belakang, ya. Kalau kasus di belakang, di ketika telah mengambil bahagian daripada si suami, contohnya di ketika kasus yang meninggal isteri, maka sisanya
sesudah bahagian sesuami diberikan kepada para ahli waris, pemberian kali yang kedua, radma fadula ya. Pada kasus ini dikarenakan ahli waris tidak ada, maka langsung sisa diberikan kepada zawil arham. Fa in kana minhum, maka jika adalah salah satu daripada suami isteri itu memang sebahagian daripada zawil arham. Andai kata ini contohnya pernikahan keluarga dan banyak terjadi ini. Contohnya kita menikah dengan sepupu kita. Jadi maka jika adalah dianya salah satu suami isteri itu sebahagian daripada mereka zawil arham. Baikkah daripada anak saudara perempuan ayahkah ataupun saudara laki-laki ayahkah. Tiba-tiba kita menikah dengan sepupu pihak ayah, kan zawil arham sepupu, ataupun sepupu pihak ibu zawil arham juga. Di pasangan kita memang saudara sepupu kita. Meninggallah salah satunya, tapi kan sepupu yang ceritanya. Nanti di samping itu pasangan suami isteri ya juga, sepupu ya juga, nanti zawil arham ya juga. Niscaya wahdahu ya dia tinggal dirinya saja, sendirinya dia. Yang niscaya hazal baqi birrahmi, menghabiskan ia akan sisa dengan rahmi, jadi dengan hubungan kekeluargaan. Jadi dia mengambil jatah sebagai jatah suami ia, dan dia juga mengambil jatah zawil arham. Jadi intinya seluruh harta untuk dia. Jadi ketika meninggal istrinya contohnya, tinggallah dia sebagai suami. Kemudian ahli waris yang lain juga tidak ada, yang 25. Zawil arham yang lain juga ada, hanya dia satu orang zawil arham. Dia status suami ia, status zawil arham pun iya dia. Maka seluruh harta untuk dia. Seluruhnya untuk dia.